Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana berlakunya alif lam ta'rif. Alif lam lam ta'rif dalam pelajaran yang keempat. Buku tahun 4, buku tajwid insyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan sama-sama lihat apakah pembahagian-pembahagian alif lam ta'rif. Apakah yang dimaksudkan dengan alif lam qamariyah. Manakala apakah yang dimaksudkan dengan alif lam syamsiyah. Saya sertakan sekali supaya mudah kalian semua memahami berkenaan tentang alif lam ta'rif. Baik. Untuk pembelajaran yang pertama ni, apakah yang kita akan dapat di dalam hukum alif lam ta'rif ni? Yang pertama, kita dapat menyatakan pengertian bahagian alif lam ta'rif. Yang kedua, menerangkan pengertian alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ini adalah dia punya pembahagian dia. Okey. Kemudian yang ketiga, menyebutkan huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang keempat, mengenal pasti misal-misal, iaitu contoh-contoh alif lam ta'rif dan alif lam syamsiyah, atau bukan alif lam ini bukan alif lam ta'rif, dia panggil alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kita akan lihat dia punya ta'rif dia. Seterusnya kita akan lihat kepada bahagian yang pertama, iaitu pengertian alif lam ta'rif. Pengertian alif lam ta'rif. Kita sama-sama lihat. Alif lam ta'rif ialah huruf lam. Huruf lam yang didahului dengan hamzah wasal. Yang didahului dengan hamzah wasal yang terdapat pada kata nama. Yang terdapat pada kata nama. Hamzah wasal yang disebutkan tu huruf alif. Kemudian dia ada bentuk macam short. Istilahnya macam berudu lah, macam tu ke atas ni. Kalau semua perasan, pada bahagian ni nampak ni. Ni dia panggil hamzah wasal. Okey, ni hamzah wasal. Dia berlaku apabila huruf lam. Huruf lam ni, alif lam ni, lam didahului. Bermakna dia duduk depan. Dia duduk depan lam lah. Pada kata nama. Pada kata nama. Biasanya kalau kita belajar dalam bahasa Arab, kata nama kebanyakannya dimulakan alif lam kan. Alif lam. Baik, bahagian alif lam ta'rif. Bahagian dia. Bahagian alif lam ta'rif terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil qamariyah. Okey. Mudah saja, qamariyah ni biasanya huruf lam tu dia tanda sukun, tanda mati. Manakala alif lam syamsiyah dia ada W. Ia ada tanda W pada huruf lam. Bagaimana huruf alif tu dia tanda hamzah wasal, hamzah bersambung tadi. Manakala selepasnya, kalau qamariyah dia tanda sukun, manakala syamsiyah dia akan tanda W. Macam mana kita tahu dia tu syamsiyah? Biasanya dia ambil kalimah daripada syam, huruf syah. Huruf syah kan ada 3 gigi kan? 1, 2, 3. Lebih kurang macam tu ya. Lepas tu dia letakkan di depan. Itu dia panggil syamsiyah. Baik, seterusnya kita lihat pada muka surat 40. Yang mana pada muka surat ini kita dah masuk unit 2. Terus kepada bahagian-bahagian alif lam ta'rif. Iaitu bahagian yang pertama dia panggil alif lam qamariyah. Qamariyah ya. Baik. Apakah pengertian dia? Alif lam qamariyah. Ialah apabila alif lam bertemu. Bermakna dia bertemu salah satu huruf alif lam qamariyah yang menyatakan bunyi huruf lam tanpa dengung. Yang menyatakan bunyi huruf lam tanpa dengung. Bermakna alif lam bertemu huruf-huruf alif lam qamariyah dengan menyatakan bunyi huruf lam tanpa dengung. Bermakna lam ni dia tak bunyi. Lam ni tak bunyi tanpa dengung. Lam ni tak bunyi. Baik, huruf alif lam qamariyah. Kemudian kita lihat kepada huruf-huruf alif lam qamariyah. Huruf-huruf alif lam qamariyah ada 14. Ada 14. Baik,
Antaranya, kalau semua nak mudah untuk menghafal, ibrin hajjaka wa khaf aqimahu. Wa khaf aqimahu. Ni dekat bawah ni. Ada 14 huruf. Ba, ha, jim, qa, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah dan ya. Dia dikasihkan ibrin hajjaka wa khaf aqibahu. Ya. Ibrin hajjaka wa khaf aqibahu. Mana ada 14 huruf. Okey. Huruf alif lam qamar ada 14. Baik, seterusnya kita lihat pada misal-misal ya. Yang disebutkan dengan huruf alif lam qamariyah ni, ini adalah huruf dia. Ada 14. Okey, perhatikan huruf-hurufnya. Biasanya lepas alif lam tu dia ada huruf yang berkenaan tadi. Ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, okey, fa, kaf, mim, waw, ha, hamzah, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Okey, baik. Misal alif lam qamariyah. Contohnya ba. Okey, lepas huruf alif lam, okey, alif lam qamariyah tadi tu dia ada huruf ba. Al-bari'u. Al-bari'u. Jim. Al-jibalu. Al-jibalu. Kalau dia permulaan ayat, kita akan sebut al-bari'u. Bermakna alif lam tu kita baca dengan sempurna tanpa wasal. Wasal ni maksudnya sambung. Kalau ada perkataan di hadapan, dia bunyi dia lain. Saya baca macam tu sebab dia hanya satu kalimat saja. Alhamdu, al-khabiru. Kalau alif lam qamariyah berada di permulaan ayat, maka kita baca macam itulah. Tapi kalau di pertengahan ayat, nanti kita akan tunjuklah. Al-azimu. Okey. Baik, kita lihat pada muka surat 42. Kita tengok contoh ya nanti. Baik, ini penambahan. Tahukah anda alif lam qamariyah disebut juga dengan nama izhar qamariyah? Maksudnya jelas. Izhar qamariyah. Sebab dia tak dengung. Dia tanpa dengung. Sebab tu huruf yang tadi, 14 huruf tadi tu, kalau alif lam qamariyah bertemu tu, dia tak ada dengung. Kita lihat pada contoh bawah ni. Pada contoh. Kita tengok contoh dia. Kita contoh. Macam mana alif lam qamariyah itu disebut. Perhatikan Ini alif lam qamariyah berada di awal kalimah. Al-haqqah. Nampak tu saya baca al-haqqah. Alif lam itu saya baca dengan sempurna. Okey. Manakala ayat yang kedua tengok saya baca mal. Saya terus kepada mal, terus kepada lam. Mal-haqqah. Bermakna pada permulaan ayat ni huruf hamzah wasal ni saya tak bunyikan. Saya tak bunyi macam ni. Ma'al-haqqah. Bukan macam itu. Dia terus masuk mal-haqqah. Kan berbeza tu. Berbeza dengan ayat yang pertama. Al-haqqah. Okey? Al-haqqah. Saya sebut alif lam. Al-haqqah. Tetapi ayat yang kedua saya terus daripada mim terus kepada mal. Huruf lam. Mal-haqqah. Itu kaedah bacaan sebenar. Tengok ayat yang ketiga. Kita jumpa alif lam qamariyah lagi. Untuk saya baca. Saya akan sambungkan. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Nampak tu? Saya terus masuk. مَا-الْحَاقَّةُ. Ada lagi tak? Ada lagi. Ni, ada lagi. Ni alif lam qamariyah. Kita baca كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. Saya terus بِالْقَارِعَةِ. Okey. Kalau, saya ulang balik. Kalau dia berada di permulaan ayat, kita akan sebutkan dia punya al dia. Al-haqqah. Tetapi kalau dia berada di akhir atau pertengahan ayat, dia akan hamzah tu, huruf alif tu, kan? Kita tak bunyikan. Kita tak bunyikan. Sebab tu kita baca ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Kita akan baca macam ni. Mal-haqqah. Mal-haqqah. Bil-qari'ah. Gitu. Baik, jelas je. Saya harapkan semua pelajar jelas. Baik. Ini berkenaan tentang bahagian yang pertama dalam alif lam ta'arif, iaitu alif lam qamariyah. Kemudian kita lihat kepada alif lam syamsiyah. Mudah sahaja alif lam syamsiyah. Kita lihat kepada pengertiannya.
Alif lam syamsiyah ialah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam syamsiyah yang di bawah ni, dengan memasukkan bunyi huruf lam ke dalam huruf syamsiyah tanpa dengung. Sama juga tanpa dengung. Tanpa dengung. Baik, seperti mana yang saya maklumkan tadi pada permulaan, alif lam syamsiyah ni, alif lam dia ada syaddah. Ada tanda syaddah ataupun W. Ada tanda syaddah W kan. Baik, ini huruf-hurufnya, cuba perhatikan betul-betul. Ni huruf ni. Kalau pelajar-pelajar nak mudah untuk mengingatinya, hafal dia punya ayat ni. Tib thumma fil ruhman tafuz dif dhani'am da' su'ata dhannin rujz syarifan lil karam. Okey, ini dia punya kalimah dia ataupun hafal dia punya huruf-hurufnya. Mudah saja. Ataupun tak payah hafal huruf pun tak apa. Dia tak perlu pun tak apa. Cuma kita dapat perhatikan alif lam tu, alif lam syamsiyah, lepas alif lam tu biasanya ada huruf-huruf ni. Ada huruf-huruf yang disebutkan. Okey, baik. Contohnya, ni misalnya. Contohnya, at-tawwabu. Nampak tu? Lepas alif lam syamsiyah tadi, dia ada tanda syaddah. Tanda apa? Tanda syaddah. W. At-tawwabu. Nampak apa ya? Lepas huruf alif lam ada huruf ta. As-saqibu. As-saqibu. Kalau di permulaan ayat saya baca as-saqibu lah. Alif tu kita jelaskan. Ad-dahru. Az-zillatu. Az-zillatu. Ar-rahimi. Waz-zaytuna. As-silmi. As-syadid. Okey, ini misal pada muka surah 45. Manakala kita lihat kepada penambahan makluman, tahukah anda alif lam syamsiyah disebut juga dengan nama idgham syamsiyah? Sebab idgham kan maksudnya memasukkan. Idgham syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah tadi, nama lain dia panggil izhar qamariyah, jelas. Kalau idgham alif lam syamsiyah dipanggil juga idgham syamsiyah. Yang kedua, apabila lepas alif lam syamsiyah terdapat huruf nun. Okey, terdapat huruf nun, maka ia wajib dibaca dengan dengung. Okey, saya ulang balik. Okey, apabila selepas alif lam syamsiyah terdapat huruf nun, maka ia wajib dibaca dengan dengung. Okey. Tadi dalam contoh ada satu ni, nampak ni, ada contoh ada satu. Walaupun dalam pengertian dia tanpa gunnah, tanpa dengung, tapi ada sebahagiannya huruf. Satu huruf saja, iaitu nun. Maka dia kena dengungkan. Contohnya, kita dengungkan. Wan nauma. Syaddah. Kita dengungkan. Wan nauma. Okey, ini contoh dia untuk huruf nun. Baik, kita lihat contoh ayat yang ada di dalam yang ada hukum alif lam syamsiyah. Kita tengok. Was-sama'i wat-tariq. Okey, perhatikan betul. Alif lam syamsiyah yang pertama saya terus masukkan was-sama'. Saya tak baca wa as-sama. Wa as-sama. Huruf alif tu saya hazafkan. Sebab apa? Ada huruf di permulaan ayat. Was-sama'i. Begitu juga wat-tariq, alif lam syamsiyah. Wat-tariq. Okey? Wat-tariq. Seterusnya, wa ma adraka mat-tariq. Contoh lain. Ni. Nampak ni? Yang ni beza ni. Nampak ni? Pada permulaan ayat, macam mana bunyinya? An-najmu. An-najmu. Saya baca an. Bermakna alif ni kita kena jelaskan. Sebab dia permulaan ayat. An-najmu thaqim. Yang ni, saya tak baca alifnya sebab apa? Sebab dia berada di akhir ayat. Okey, dah tak ada dah. Yang ni tak ada. Ini sahaja. Okey. Itu sahaja untuk video kali ini supaya jelas pelajar. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi